Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Tabung Kemanusiaan Palestin bagi perkhidmatan awam dilancarkan hari ini. Ia sebagai inisiatif keprihatinan dan tanda solidariti serta semangat kemanusiaan terhadap perjuangan rakyat Palestin. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali menggesa semua ketua setiausaha dan ketua pengarah perkhidmatan awam menggerakkan kutipan sumbangan secara agresif dalam tempoh 2 minggu bermula hari ini. Sebagai tanda sokongan kepada perjuangan umat Islam di Gaza, beberapa bangunan di sekitar ibu negara disinari cahaya rona bendera Palestin. Antaranya Stadium Bukit Jalil yang dilimpahi cahaya warna hijau, merah dan putih. Limpahan cahaya berkenaan bagi menyahut seruan dan menzahirkan simbolik solidariti rakyat Malaysia terhadap perjuangan rakyat Palestin. Dalam pada itu, orang ramai diingatkan supaya patuh peraturan jalan raya ketika sertai Perhimpunan Aman di Ibu Negara. Ketua Polis Kuala Lumpur berkata, pihaknya mendapati ada individu yang kibar dan bawa sepanduk sambil menaiki motosikal. Ia boleh membahayakan pengguna jalan raya lain. Beliau turut maklumkan, polis telah bersedia dalam memastikan kelancaran Himpunan Malaysia bersama Palestin di Axiata Arena Bukit Jalil malam ini. Orang ramai mula memenuhi Stadium Axiata Arena Bukit Jalil untuk Himpunan Malaysia bersama Palestin. Ini termasuk lebih 40 badan bukan kerajaan NGO. Perinciannya bersama Dilaila Kadir di Axiata Arena. Teruskan Dilaila. Arena bagi Perhimpunan Malaysia bersama Palestin yang anda boleh dengar dari sini suara takbir kedengaran dari stadium yang besar ini dan luas ini, dan ketika ini telah baru saja selesai sesi solat maghrib berjemaah dan juga ketika ini sedang berlangsungnya sesi tazkirah. Dan untuk pengetahuan anda, selesai sahaja nanti sesi tazkirah ini akan berlangsungnya pula solat hajat yang akan diimamkan oleh Imam Palestin iaitu Sheikh Rami As-Sausi. Dan selepas saja sesi solat itu nanti selesai, akan berlangsungnya pula sesi perkongsian bersama dengan NGO, wakil-wakil NGO yang terlibat, yang kira-kira dalam lebih daripada 40 NGO yang akan melakukan sesi perkongsian bersama peserta-peserta dalam perhimpunan ini. Dan kemudian selesai perkongsian NGO itu akan ada pula amanat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan menyampaikan amanat khasnya bersempena dengan perhimpunan ini nanti. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda buat seketika ini. Kita kembali semula bersama dengan Zahira di Angkasa Puri. Silakan. Tamasya Para Asia Hangzhou 2022, kontingen cemerlang menambah 3 lagi pingat emas hari ini. Gandingan Nur Suraya Muhammad Zamri dan pengemudi Farina Syawati Muhammad Adnan terlebih dahulu menceriakan kem negara dengan merangkul emas dalam acara 1000 meter ujian masa wanita. 2 lagi pingat emas disumbangkan jaguh lontar peluru Muhammad Ziyad Zulkifli dan Dato' Abdul Latif Romli menerusi acara lompat jauh. 2 lelaki ditahan dipercayai terlibat kejadian samun bersenjatakan parang sekitar Ipoh semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Hilir Perak, turut ditemukan pakit disyaki dadah serta peralatan digunakan dalam kejadian itu. Suspek cuba melarikan diri dengan melanggar kenderaan serta menyeret salah seorang anggota. Kedua-dua ada rekod lampau. Juga di Perak, seorang pesara rugi lebih RM127,000 selepas diperdaya sindiket phone scam. Menurut Ketua Polis Negeri, mangsa terima panggilan daripada individu yang menyamar pekerja syarikat kurier dan pegawai polis. Mangsa didakwa ada bungkusan bermasalah. Mangsa kemudian diperdaya untuk kemukakan gambar muka hadapan kad bank kepada suspek. 3 kali transaksi dilakukan ke 3 akaun bank sepanjang tempoh antara 9 hingga 10 Oktober. 1,311 serbuan berkaitan jenayah dalam talian dilakukan JSJK Kuala Lumpur bagi tempoh 9 bulan. Ketua Polis Kuala Lumpur memaklumkan daripada serbuan itu 71 kertas siasatan dibuka melibatkan penahanan 855 individu berhubung kes penipuan calling center. Terdapat peningkatan kegiatan terbabit yang beroperasi di kondominium mewah di sekitar ibu negara. Polis tidak tolak kemungkinan ada pengawal keselamatan di premis terlibat bersekongkol dengan sindiket terbabit.
Maritim Malaysia menahan 2 kapal yang sedang memindahkan minyak tanpa kebenaran di perairan Johor Timur semalam. Aktiviti itu dikesan di kedudukan 32.1 Batu Nautika Timur, Tanjung Sedili, Kota Tinggi. Kes disiasat mengikut Seksyen 491B-1-K Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 dan Seksyen 491B-1-L. Nakhoda kedua-dua kapal berdaftar di Honduras dan Panama berkenaan juga disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Kesiksaan kerana menghalang tugas penjawat awam. Langgar syarat lesen dan tiada dokumen sah, 3 nelayan warga Myanmar ditahan Maritim Malaysia. Mereka dicekup di kedudukan 4.6 Batu Nautika, barat laut Pulau Talang, Perak pada pukul 11 pagi semalam. Pengarah Maritim Negeri memaklumkan, Tekong gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri dan kebenaran penggunaan kru warga asing. Bot dan peralatan menangkap ikan dirampas. Di Mahkamah Session Seremban, 2 individu mengaku tidak bersalah atas pertuduhan bersubahat dan terima rasuah RM350,000. Suapan itu bagi membantu sebuah syarikat dilantik melakukan kerja naik taraf di Kompleks Bangunan Getah Asli di Ibu Negara. Mahkamah benar setiap tertuduh diikat jamin. Sebutan semula kes pada 12 Disember depan. Seorang ketua pembantu tadbir di Pusat Latihan Kemas Terengganu mengaku tidak bersalah atas 9 pertuduhan menyalahgunakan jawatannya. Tertuduh didakwa menggunakan jawatannya dengan menyokong syarikat milik adik iparnya membabitkan perolehan bekalan antara RM400 hingga RM6,500. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM12,000 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula 27 November depan. Sebuah syarikat berasaskan tekstil di Kedah didenda RM22,000 atas 2 kesalahan berkaitan pencemaran alam sekitar. Syarikat itu didapati melakukan 2 kesalahan membuang efluen perindustrian ke longkang awam. Kesemua kesalahan itu dilakukan di premis yang beroperasi di kawasan perindustrian Kulim 18 Januari lalu. SPRM menyiasat sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO yang mengutip derma untuk rakyat Palestin. Siasatan melibatkan transaksi wang dan perbelanjaan NGO tersebut. Ia susulan terdapat dakwaan pelbagai pihak yang mempersoalkan bagaimana wang derma itu dibelanjakan oleh NGO berkenaan. Setakat ini SPRM sedang mendapatkan dokumen berkenaan daripada NGO tersebut dan pihak bank yang terlibat. Sebuah van milik syarikat penyelenggaraan jalan dipandu warga asing tiada lesen memandu yang sah disita JPJ Kedah. Van membawa 10 penumpang itu ditahan di Jalan Pendang, Simpang 4 Alustar. Sementara itu dalam operasi di Jalan Gurun Jenyang, 230 kenderaan diperiksa dan 46 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. 53 kenderaan sita pelbagai jenis dilelong JPJ Pahang serendah RM50 hingga RM30,000. Daripada jumlah itu, 43 kenderaan terbabit boleh dilesenkan, manakala selebihnya dijadikan kenderaan scrap. Ia melibatkan 31 motosikal, 14 kereta, 5 MUV, sebuah jeep dan 2 buah van. Lelongan berkenaan merekodkan kutipan hasil keseluruhan RM183,140. Jalan pintas menghubungkan Jalan Batu Pahat ke Tanjung Labuh di Johor boleh diguna sepenuhnya dalam tempoh setahun lagi. Ia susulan kerja pembinaan semula jalan sejauh kira-kira 9.5 km itu disambung hujung tahun ini dan dijangka siap tahun hadapan. Esko Kejaraya Pengangkutan dan Infrastruktur Negeri berkata, pembinaan menelan belanja RM29 juta itu akan mengurangkan kesesakan trafik di Bandar Batu Pahat. Situasi banjir di Perak setakat 6 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir di negeri itu meningkat kepada 182 orang daripada 59 keluarga. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan 3 PPS dibuka melibatkan daerah Hilir Perak dan Kerian. Cuti 80% daripada 13,475 pegawai dan anggota bomba dibekukan bagi menghadapi kemungkinan berlaku banjir sepanjang musim monsun Timur Laut. Pembekuan cuti bermula sebaik sahaja Sekretariat Banjir isytihar operasi penyelambatan banjir di daerah atau negeri. Menurut Ketua Pengarah JPPM, arahan telah dikeluarkan kepada semua pegawai dan anggota di 337 balai seluruh negara. Penempatan aset lebih awal di pangkalan hadapan turut dilaksanakan.
Bagi mengurangkan ketaksamaan sosial dan halangan perdagangan dalam kalangan negara Asia, Malaysia saran integrasi serantau. Timbalan Perdana Menteri berkata penyertaan aktif semua negara Asia mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi selain mewujudkan peluang pekerjaan dalam ekonomi hijau dengan memanfaatkan infrastruktur yang luas khususnya dalam pengangkutan. Dengan 4.7 bilion penduduk dan KDNK $41.3 trilion Amerika, Asia berpotensi menjadi pusat ekonomi global. RAM Ratings menjangkakan lebih banyak perubahan ketara dalam perbelanjaan kerajaan untuk jangka sederhana. Ini memandangkan keperluan bagi merangsang pertumbuhan ekonomi yang semakin berkurangan. Belanjawan 2024 memberi tumpuan kepada tambah baik defisit fiskal negara tanpa menjejaskan pertumbuhan ekonomi dalam tempoh terdekat. Penurunan harga minyak sawit mentah bersifat sementara dan dijangka pulih mulai tahun depan. Unjuran tahun hadapan dinaikkan memandangkan jangkaan output minyak sawit mentah rendah dan akan melonjakkan sentimen harga. Setakat ini harga purata bagi 2023 adalah RM3,866 satu tan ekoran beberapa faktor kelemahan. Penyediaan pusat jakaan mampu milik menerusi inisiatif ekonomi penjagaan Care Economy berupaya meningkatkan penyertaan wanita dalam pasaran buruh. Ia selaras hasrat negara memiliki 60% tenaga kerja wanita menjelang tahun depan. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, inisiatif untuk golongan wanita dalam ekonomi madani itu juga berupaya menggalakkan golongan berkenaan kekal dalam pasaran kerja. Ribuan penduduk Palestin yang kehilangan tempat tinggal berlindung di beberapa hospital utama di Gaza. Biarpun sedar risiko pengeboman, rata-rata mereka merasakan kawasan hospital lebih selamat untuk berlindung berbanding rumah sendiri. Mereka kini terdesak mendapatkan keperluan harian selepas sekatan penuh ke atas Gaza dikenakan Zionis. Sejak Jumaat, kira-kira 400,000 penduduk Gaza melarikan diri dari rumah berikutan arahan pemindahan oleh rejim Israel. Kekejaman berterusan Israel telah membunuh 2,726 rakyat Palestin terbunuh dan 10,800 lagi cedera. Jumlah itu termasuk 2,670 kematian dan 1,600 kecederaan di Semenanjung Gaza. 56 kematian dan 1,200 kecederaan direkod di tebing barat. Manakala lebih 1,000 orang hilang selepas tertimbus runtuhan bangunan yang dibedil rejim Israel. Program Makanan Dunia WFP PBB sedang menunggu lampu hijau untuk memasuki Gaza. Menerusi rakaman yang dikeluarkan, truk WFP dilihat memunggah bekalan di lapangan terbang Al-Arish di semenanjung Sinai berhampiran Rafah. Bantuan perlu disegerakan berikutan keadaan di Gaza bertambah genting berikutan bekalan barangan asas hanya mampu bertahan dalam tempoh beberapa hari sahaja lagi. Sidang tergempar Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berkenaan konflik Israel-Palestin akan disambung semula Khamis ini. Ia susulan surat memohon sesi khas itu disambung secepat mungkin. Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.